Okey, bila bio air dah bergerak ke tangki kedua, kita akan bercerita tangki kedua dan tangki ketiga untuk filter iaitu biofilter dengan biofilter dan juga sound filter. Okey. Biofilter terbalik. Tadi air datang daripada filter pertama. Ya. Pada design saya, ini pipe lah. Yang saya lukis-lukis ni batang pipe. Yang saya akan turunkan air ke bawah. Hampir ke dasar. Tapi tak rapat lah. Jangan rapat. Bagi ada gap. Okey. Sebab apa? Sebab saya nak pastikan biar air yang lalu ke sini melalui proses penguraian. Kena ingat tadi ya, macam saya dah cerita pada pengenalan tadi. Dekat sini adalah proses penguraian berlaku. Sebab di sini kita sepatutnya kita nama biofilter. Sebenarnya dekat sini adalah kita biak bakteria. Biak bakteria. Macam mana kita nak biak? Kita masukkan, senang masukkan EM lah. Anda beli je EM 4 tu. Ataupun ada orang kata guna PSB boleh juga. Janji semuanya je, pentingnya ada mikro. Tak kisahlah mikro apa, tapi yang pentingnya nitrobacter lah. Anda nak guna lactobacillus pun boleh. PCB sebenarnya adalah bacillus, EM4 pun adalah bacillus. Jadi mana-mana boleh pakai. Yang pentingnya kita nak biak bakteria. Macam mana kita nak biak? Kita nak pastikan kita kena letak rumah lah. Sama ada kita nak guna bioring ataupun anda guna yang panggil yang paling panjang. Saya lupa nama dia. Dekat kedai Korean banyak. Untuk tu dia panggil perumah untuk bakteria lah. Harga tak murah. Biasanya dalam RM3 satu batang. Jengkal RM3. Bioring saya beli sekilo-sekilo. Sekilo dalam RM13 hingga RM15. Bioring. Tapi kalau perumah yang baik sebenarnya dia ada lubang-lubang. Macam korel lah, korel. Korel apa? Batu karang. Dia ada lubang-lubang. Itu lebih baik. Itu adalah perumah untuk bakteria. Kita akan letak bioring di bawah. Dan yang kedua kita akan letak K1. K1 ni dia terapung plastik. Dia bentuk plastik. Gengan lah, plastik putih gengan. Okey. Ini adalah perumah dia. Kita kena buat perumah untuk biak bakteria. Tujuan apa? Dekat biofilter adalah untuk penguraian bakteria, mengurai amonia kepada nitrit kepada nitrat. Itu tujuan penting. Kena ingat kita tak nak amonia. Nitrat dengan nitrit nanti kita cerita. Tapi yang pentingnya kita macam mana kita nak menguraikan amonia tersebut menggunakan bantuan bakteria. Jadi di dalam setup ini pemasangan pipe-nya ini je. Dua batang pipe ni ya. Dan juga kita akan pasang satu pipe untuk air keluar ke samtang. Yang ini terpulang pada anda. Saya buat macam tu lah. Saya buat nak bagi cepat air keluar, saya pasang dua outlet. Dua outlet ni. Dua outlet. Di sini ada lubang lah. Air akan keluar, kolek cepat dan keluar ke samtang. Itu saja. Dan kita kena masukkan, sebab oleh bakteria, kita nak biarkan bakteria, kita kena masukkan oksigen. Kita kena cari pump oksigen lah masuk. Sebab K1, untuk biarkan K1 ni kena bergerak kena bergerak, dia panggil apa? Kena bergerak lah. Kena bergerak K1 ni. Jadi kena masukkan oksigen dengan banyak. Kena pump kuat lah. Kena pump kuat.
Jadi air yang dah bersih ni, air bersih daripada filter pertama, yang ini air yang dah diuraikan amonia dia oleh bakteria akan bergerak ke samteng. Samteng ni tempat untuk kumpul air lah. Sebelum kita pump masuk balik ke tangki utama. Semua paras tong filter ni sama Kalau saya bermula dengan tangki utama 2 kaki, semua tong filter pun 2 kaki. Sebab memudahkan paras air. Paras air tu kalau anda tengok nanti hampir sama. Paras air yang ini dia tak akan sama lah dengan ini. Sebab yang ini bergantung pada kita kalau boleh kita nak lepaskan air biar dia jatuh. Paras air kalau boleh macam tu lah. Biar ada gap sikit daripada air jatuh. Sebab kita nak biar air jatuh ni dia akan menghasilkan bubble. Dan bubble tu menghasilkan oksigen semula jadi. Dan ni pump Pump. Berapa watt pump akan dipakai? Yang ini anda kena tahu. Iaitu kita tak guna watt, kita guna aliran air. Jadi aliran air untuk 100 gallon ni saya dah test. Kita akan pakai 1800 hingga 2500 liter per hour. Anda kena cari pump ni. Cuma saya pakai pump saya ni untuk dapat ini adalah 40 watt. Brand Kingston. Okay. Sebab pump ni, sebenarnya pump ni akan mengepam berdasarkan kita aliran air graviti ni. Kita nak berdasarkan aliran air, kekuatan aliran air. Kalau anda nak pump ke atas, baru kita berdasarkan kekuatan berapa ketinggian air. Sebab pump ni, dalam pemilihan pump, dia ada 2 je. Sebelum mendapatkan hasil watt tu, dia ada 2, iaitu satu kelajuan air. Yang kedua, ketinggian air. Iaitu dia ada Q, dia ada H. Memang dekat kotak pump tu memang ada. Jadi untuk beli pump, pastikan anda tengok situ dulu. Kadar aliran air dia boleh pergi maksimum. Dan juga kadar ketinggian air yang dia boleh tembak. Kalau ikut ini, dia boleh tembak sampai 2 hingga 2.5 meter ketinggian. Tapi kita nak biar air laju. Dalam sistem kita nak laju, kita nak biar ulang alik tu lagi cepat, kita gunakan aliran air laju lah. Cuma kalau anda tersalah beli pump terlalu besar. Okey. Di dalam pembinaan dekat samteng ni kita pasang satu dia panggil pressure lah. Wah pressure. Jika terlalu kuat sangat air pergi, tak sempat nak seduk ni. Cepat dia seduk, kering, kita lepaskan air dekat pressure valve ni. Lepaskan air sikit. Supaya dia bagi ngam-ngam je. Anda kawal sini lah. Bila anda run dalam 1 jam tengok kalau air tu dah maintain, itulah pelepasan pressure valve. Ini kalau pump terlalu besar. Pump terlalu kecil pula, dia lambat sedut. Jadi air penuh. Air akan penuh sini. Lambat sedut. Jadi belilah pada kesesuaian. Pump besar tak apa, tapi kena ada pressure valve sini lah. Sekiranya pressure terlebih, memang ini air akan tersedut cepat oleh pump ni. Aliran air lambat nak masuk. Jadi bila air sedikit daripada pump ni, kemungkinan pump boleh rosak. Dekat sini kena jaga, kena hati-hati lah, kena perhati. Bila nak buat pressure ni, kena test run dulu. 1-2 jam test. Kalau tak, adjust sehingga dapatkan yang optimum kadar aliran air berdasarkan berapa banyak dia takung sini lah. Kalau lagi baik anda test dalam masa 1 hari, barulah itulah pressure valve anda yang sesuai.